Okey ya. Saya bacakan sedikit biodata ringkas Tuan Afandi bin Sutrisno Tanjung sebagai Pegawai Psikologi Kaunseling di Unit Kaunseling Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi memiliki Masters Counselling di Universiti Melaya, di Honors Counselling di Universiti Melaya, Registered Malaysian Counsellor, kemudian Malaysian Counselling Association ya. Jadi selain daripada itu, antara khidmat sumbang bakti Tuan Afandi ialah sebagai Psychology Officer, Kaunselor KKM, kemudian sebagai kaunselor dekat Mekah dan Madinah, petugas haji tahun 2017, juga sebagai lecturer, tutor Department of Education, Psychology and Counselling, kemudian sebagai kaunselor Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia di BKL, seterusnya sebagai motivator, invited speaker radio dan TV, Radio Nasional FM, Bicara Naratif, RTM TV1, Selamat Pagi Malaysia, Selamat Malam Malaysia, RTM dan rancangan Persona XY. Dan FB Live. Jadi hari ini kita bawa tengahkan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat isu-isu terkini yang akan dikupas oleh Tuan Afandi bin Sutrisno Tanjung. Dengan ini majlis mempersilakan Tuan Afandi untuk membicarakan tajuk atas tema Cakna Emosi Keluarga Harmoni. Silakan Tuan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertama sekali alhamdulillah yang saya hormati Tuan Nur Iskandar bin Muhammad selaku pengetua cemerlang di sekolah SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail Negeri Sembilan. Alright, alhamdulillah. Yang mana seterusnya kepada YDP PIBG, guru-guru, ibu bapa, seterusnya para pendengar yang dirahmati sekalian. Alright, alhamdulillah. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini unit counselling di sekolah, alright, bersama dengan PIBG saya difahamkan oleh Puan Su. Terima kasih Puan Su atas introduction tadi tu. Segan pula saya sebenarnya alright. Alright, berkenaan dengan isu yang melanda negara kita ni, isu pandemik ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya nak meneroka, nak bercerita lebih jauh, alright, bercakap tentang isu yang kita nak bincangkan pada hari ini, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita merenung seketika. Alright. Tapi sebelum tu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang dalam ni, kita faham ada banyak apps yang kita pakai. Ada yang dalam Google Meet, alright, ada yang FB Live-nya kan, dan ada yang di YouTube. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau ada sebarang isu, sebarang masalah ataupun sebarang persoalan yang nak ditanyakan kepada saya, insya-Allah nanti boleh utarakan kepada Puan Su kan, nanti bolehlah ataupun masuk dalam chat box kalau yang ada chat box terus kita masuk dalam chat box dan kemudian boleh kita bersoal jawab. Alright, kita kalau boleh santai hari ni biar santai tapi sampai. Alright. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap tentang isu hari ini, alright, tentang isu kesihatan mental tuan-tuan dan puan-puan, itu isu yang melibatkan bukan orang-orang yang terpilih, tetapi melibatkan semua orang, kita semua, tak terkecuali anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, even dalam keluarga kita pun akan terlibat sama. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, alright, saya nak buat sedikit exercise pada tuan-tuan dan puan-puan depan saya ni. Okey. Alright, exercise yang pertama, boleh tak sekarang ni semuanya sebut satu? Satu. Okey, satu Satu. Bila sebut satu tu, saya nak semuanya mulut begini. Okey. Bila sebut satu, kekalkan tu. Okey.
Okay, kita try. 1, 2, mula. 1. Satu. Baik, tuan-tuan. Okey, sekarang ni sebut 2. Dua. Okey. Antara 1 dengan 2, mana yang lebih nampak comel muka kita? Dua. Baik, 2. Betul. Dua comel Baik. sangat. Okey, sekarang ni pula saya nak tanya. Saya nak minta tuan perempuan sila sebut nombor 3. Tiga. Antara 3, 2 dan 1, mana yang lebih comel dan ceria muka kita? Of course tiga yang lebih comel. Terbaik puan. 3 lah. Of Saya nak 3. 3 Alright. Okey. Bila tuan-tuan perempuan, kadang-kadang apa yang saya nak mulakan hari ini, kita lupa membuat satu perkara yang very simple. Kan? Benda tu senang tapi kita susah ataupun terlupa nak buat. Agak-agak apa benda tu? Senyum. Yes, betul. Senyum. Ya, Terbaik. senyum. Tak perlu kata Senyum, apa-apa. Senyum tak perlu kata apa-apa. Yes, you are right tuan. Sebab itu tuan perempuan, kan? Senyum ini nampaknya satu benda yang kita boleh sebut tau. Tapi nak praktis itu. Sebab itu pun melambangkan emosi seseorang yang mana kalau saya jumpa pesakit, saya jumpa klien saya, mula-mula kita akan tengok the first appearance dia. Dia punya penampilan dia, wajah dia kan. Alah cik, mana ada orang datang hospital muka nak senyum-senyum, tentulah sakit muka masam kan. Jangan cakap macam tu kan. Sekarang ni wajah ni memainkan 1000 makna. Alright. Kadang-kadang kan bila orang itu masam, nampak dia masam kan, tapi dia gembira. Tetapi sebenarnya bila dia buat masam tu, dia telah membuat satu aura yang lain yang menjauhkan diri dia dengan orang lain. Dan dia pula rasa pelik, kenapa orang jauh pada aku kan. Sedangkan kadang muka dia masam. Bukan orang tak tahu dia tu baik, dia baik. Tapi kerana dia masam, mungkin dia ni emo ni kan, malas nak dekat lah. Contoh tuan-tuan ini yang sering berlaku. Sebab itu kadang-kadang benda ni simple tapi susah nak buat. Alright. Dan kalau kita pergi, kalau pergi mana-mana, kan? Tapi sekarang ni banyak cara, bukan sebut nombor saja. Yang sebut peace, cuba sebut peace. Peace. Yo. Terbaik, kan? Kita sebut peace, yes. Itu pun dah melambangkan kegembiraan, kan? Okey tuan-tuan dan puan sekalian, saya bila ekoran daripada pandemik kita, pandemik COVID ini yang datang menyerang seluruh dunia. Dia terdetik dalam pemikiran kita, alright? Bila Tuhan kata walana balwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kan? Sudah pasti kami akan menguji kamu dengan apa benda? Ketakutan, kan? Boleh ingat tak balik 18 Mac ketika waktu dulu 2020 tu, 18 Mac tu, kan? Ketakutan, kita dihurung ketakutan. Bila takut itu, ini takut ni pun salah satu emosi. Saya nak masuk sikit bab tu. Bila takut ni tuan perempuan yang mana menyebabkan kita semua duduk rumah. Duduk rumah. Bila Tuhan kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kan? Bukan saja takut diuji pula dengan kelaparan. Tuan-tuan, puan-puan, hari ni kalau kita ingat balik berapa ramai tak cukup, terputus makanan, terputus bekalan. Berapa ramai orang yang mana satu ketika dahulu dia okey saja, kan? Tetapi bila berlakunya pandemik, maka terputus bekalan makanan dia, lapar. Sehingga akhirnya terpaksa minta bantuan. Sebelum ni tak pernah minta bantuan tuan-tuan perempuan, kan? Bagi bantuan. Alright, bagi bantuan. Sampai angkat bendera dan sebagainya, kan? Bila kata khawf wal ju' batu wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, kan? Kemudian kehilangan harta benda, alright, kehilangan nyawa. Berapa ramai orang hari ni kehilangan kerja, kan? Nyawa, berapa ramai yang dah meninggal disebabkan wabak yang datang kepada kita ni. Lepas tu Tuhan sebut satu kat situ, wabasyirus sabirin, dan sampaikanlah berita gembira bagi mereka yang sabar. Ini aspek spiritual tuan-tuan dan puan-puan. Kita selalu dengar lah berkenaan dengan ni. Tetapi saya nak hari ini kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan isu yang melibatkan sedikit aspek-aspek psikologi.
kan, psychospiritual lah kita panggil dia kan. Sehingga kan macam saya bertugas di Hospital Maims, alright, ketika waktu berlaku pandemik, alright, sehingga kan unit MHPSS, mental health psychospiritual support ni, yang tim kami ni kan, dah tak ada cara lain dah ni. Bukan saja kita nak cater pesakit, tetapi staff frontliners kita, alright, yang kadang-kadang sampai satu peringkat collapse. Jadi psychospiritual ni ya satu benda yang sangat-sangat penting lah tuan-tuan puan untuk kita cakna. Dan hari ini kita membawakan topik pula khusus apa ni, seminar keibubapaan, right? Cakna emosi keluarga harmoni. Alright tuan-tuan dan puan. Ada sedikit aktiviti saya nak buat dengan tuan-tuan puan. Yang terutamanya yang dengan saya ni. Kalau boleh buat aktiviti yang saya sebutkan ni. Okey, boleh tak tuan-tuan puan cari sehelai kertas sekarang. Cari sehelai kertas. Okey. Alamak, kesian puan kita terpaksa bangun cari kertas kan. Okey, cari sehelai kertas. Okey tuan-tuan puan ni. Mana kertas contohnya? Apa-apa saja kertas tuan-tuan puan. Depan kita ni apa saja kertas. Okey. Ambil apa-apa saja kertas. Okey. Alright. Sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan okey, ikut arahan saya. Bagi mereka yang mendengar ni yang tak apa yang mungkin saya tak nampak kalau macam dalam FB saya tak nampak dan YouTube saya tak nampak, tak apa, boleh nak buat pun boleh buat buat. Tak rugi buat okey. Saya nak gambarkan tentang diri kita dulu. Personality kita ni. Alright. Okey. Dah ambil kertas. Okey, cantik, terbaik Puan Hanizah. Alright. Okey, sekarang ni sila ambil pensel ataupun pen. Pensel ataupun pen. Okey terbaik Tuan Muhammad Zuraidi. Alright. Ada pen tu kan. Okey. Sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan sila lukis benda yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan lukis. Tetapi ada satu syarat. Syarat dia jangan tanya saya. Jangan tanya saya besar ke, kecil ke, kan, macam mana kan. Okey, alright Okey. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan, sila lukis. Apa saya nak suruh lukis ni sekejap Alright. Sila lukis sebuah segitiga. Okey, segitiga. Okey, saya anggap dah siap segitiga je kan. Sekarang ni pula sila lukis sebuah bulatan. Bulatan. Okey. Bila dah lukis bulatan, sekarang ni pula sila lukis segi empat sama. Okey, terbaik segi empat sama. Okey. Lepas tu pula sila lukis dua segi empat tepat. Sila lukis dua segi empat tepat. Kemudian pula sabar cik, laju sangat ni. Okey, kita cool kita cool. Slow and steady. Alright. Okey. Okey dah Kemudian sila lukis dua silinder. Silinder, tahu kan silinder? Okey. Tadi segi empat tepat kan, dua silinder pula. Alright, yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, sila lukis dua bulatan kecil. Dua bulatan kecil. Alright. Dua bulatan kecil. Okey. Sekarang ni boleh tak tunjukkan kat saya kat kamera masing-masing tu, saya nak tengok macam mana rupa bentuk lukisan anda. Okey. Sila tunjukkan, boleh on kamera, saya nak tengok. Okey, kekalkan bolehlah saya ambil gambar buat kenang-kenangan. Alright. Ada lagi, tunjuk kat kamera. Okey, rapat sikit Puan Rohani. Tak nampak tu. Okey Alright. Letak dulu. Okey, saya tengok tu Puan Haniza. Macam tu. Tuan Zuraidi, tengok sikit macam mana bentuknya. Atas sikit tuan, tak nampak. Nampak muka tuan je.
Alright. Puan Roslyn. Depan sikit. Okay. Oh, nampak macam tu Alright. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan. Okay, persoalan saya nak tanya, adakah lukisan kita itu sama? Tak, Tak, kan? tak sama. Tidak sama. Dan, kan, agak-agaknya kenapa lukisan kita tu tak sama? Pemikiran berbeza. Pemikiran berbeza. masing-masing. Yes, terbaik buat tu. Personality berbeza. Personality berbeza. Okey, saya nak tanya, ada tak yang dapat lukisan macam saya ni? Nampak tak? Ada tak yang dapat? Wow. Ada. Kalau ada memang power lah, terror lah, dia boleh baca pemikiran saya kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa yang saya nak bawakan di awal ini, permulaan kita membicarakan topik ini tuan-puan. Saya nak bagi tahu bahawa personality kita berbeza. Kadang-kadang apa yang kita dengar ni, apa yang kita dengar tak sama apa yang kita faham. Betul tak? Kadang-kadang apa yang kita lihat satu gambar dan dilihat oleh ramai orang, gambar yang sama. Tetapi bila kita nak interpret gambar itu, dia akan memberikan interpretation yang berbeza. Setuju tak dengan saya? Dan itulah, itulah yang menggambarkan keunikan kita. Ini bab benda ni first kita kena faham konsep tu dulu kan. Tuhan jadikan kita ni sangat unik lah. Sangat unik yang mana kita ni berbeza, dan atas perbezaan itulah sebenarnya kita cuba untuk memahami. Bukan nak faham 100%, tapi nak memahami sekadar mana yang kita mampu. Okey. Gambar orang ni kan, tak ada orang yang sama Ingat nak bagi hadiah ni kalau ada siapa nampak sama kan. Tapi saya nampak tadi macam ada gambar binatang lah. Dia nampak macam binatang kan. Itu pun terbaik juga tu, boleh jadikan koleksi tu alright. Nampak tak imajinasi kita berbeza kan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu menggambarkan keadaan kita. Okey, saya nak bawa terus kepada topik ini. Okey, itu saya harap tuan-tuan dan puan boleh jelas dan faham kan, bagaimana bila kita membicarakan tentang manusia, dia memang nampak satu keperbezaan di situ. Alright. Okey, itu clear. Dan seterusnya. Okey. Ni saya, soalan famous saya lah, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan kat sini. Hari tu majoriti yang bersama-sama dengan saya, kaunselor-kaunselor je kan, KPM kan. Ini tuan-tuan dan puan PABG, ibu bapa kan, dan guru-guru. Alright, saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan yang melihat sekarang ni. Adakah gelas ini separuh penuh ataupun separuh kosong? Boleh bagi jawapan kat chat box. Okey? Boleh bagi jawapan kat chat box. Adakah gelas ini separuh penuh ataupun separuh kosong? Tu boleh bagi jawapan Tak ada betul, tak ada salah, jangan takut. I'm not judging here Saya nak tak judge orang. Alright, okey, saya baca kat sini Okey, separuh penuh, separuh penuh, separuh penuh, separuh penuh, separuh penuh. Alright. Lain, separuh kosong. Okey, lagi. Lagi. Jangan nak cakap saya pilih dua-dua. Tak nak dua-dua Pilih salah satu. Alright. Okey, separuh penuh. Okey, ni bawah tadi separuh kosong. Ada lagi? Alright, separuh penuh, separuh kosong, hampir penuh. Jawapan ni memang unik lah. Jarang saya jumpa jawapan yang hampir penuh. Terbaik kan, hampir penuh. Okey, separuh penuh. Alright, separuh penuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada lagi jawapan nak bagi kat saya? Kan? Alright, lagi. Alright, separuh penuh. Okey. Jangan risau, tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah. Nanti kita kongsi. Okey. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi kalau mungkin tak nampak besar saya punya slide ni, mohon tuan-tuan dan puan-puan boleh pin saya punya ni lah. Boleh nampak pin ni, pergi dekat slide gambar saya tu, image tu, klik ada gambar jarum pin tu kan. Pin kat situ supaya gambar slide saya besar, nampak besar. Okey. Ada kawan kita kata terkeluar suggestion, separable penuh. Baru okey. Kemudian kawan kita kata lagi sama banyak. Sama banyak pula. Kalau boleh mana satu tu? Separuh penuh, separuh kosong. Okey, sama banyak. Okey tuan-tuan dan puan, ini soal pilihan. Apabila kita diberikan pilihan tuan-tuan dan puan antara A dan B,
yang mana kita hanya perlu memilih satu, kita kena buat pilihan. Dan dalam psikologi yang kita panggil ni, ada satu teori dia panggil teori pilihan yang diasaskan oleh William Glasser, alright? Choice theory yang kita panggil ni. Apabila kita kita inginkan sesuatu dan kita nakkan benda itu, maka kita hendaklah bertanggungjawab atas benda yang kita inginkan itu. Faham tak? Kan? Something that you really want kan, benda tu yang kita nak, so you have to accountable on it. Kita kena 100% jiwa raga kita nakkan dapatkan benda tu. Dia tak cakap saya nak je tapi tak buat apa-apa. Itu salah tu. Alright, tapi tak apa, kita kongsi gelas ni dulu. Okey. Bila sebut gelas ni, saya selalu bawa benda ni, gambar ni ketika mana bila saya jumpa pesakit saya, alright. Kadang kita tunjukkan gambar ni yang pada makcik-makcik yang nak keluar pada discharge pada hospital kan. Tak semualah yang saya jumpa, yang mana yang saya dirujuk saya pergilah yang mereka dirujuk ke saya. Jadi bila saya tanya, Pakcik, gelas ni separuh penuh ke separuh kosong Jadi makcik-pakcik ni yang biasanya nak dah discharge ni, ada air lah nak. Tapi air tu tak penuh lah. Maksudnya, tapi saya okey, saya nampak makcik tu, dia nampak apa yang sepatutnya dia nampak lah. Hari ni tuan-tuan dan puan, saya nak tanya, hari ini berapa ramai dalam kalangan kita yang fokus kepada apa yang dia ada? Soalan saya, hari ini berapa ramai orang yang nampak apa yang dia tak ada? Dah nampak? Boleh faham tak maksud saya? Ya? Hari ini berapa ramai orang yang nampak orang lain punya, orang tu ada tu, kenapa aku tak ada? Kenapa dia macam tu, kenapa aku tak macam tu kan? Kenapa dia ni? Dia mula membanding-bandingkan keadaan itu. Anak dia macam tu, kenapa anak kita tak boleh buat kenapa anak dia macam tu, kenapa anak aku tak kenapa anak dia, baguslah anak dia, kenapa anak aku ni teruk sangat Nampak tak? Tuan-tuan dan puan, kita sering kali membuat perbandingan begitu. Faham maksud saya? Dan apabila kita, tapi alhamdulillah rata-rata kat sini saya nampak kebanyakannya menjawab separuh penuh Maksudnya tuan-tuan dan puan fokus apa yang tuan-tuan ada. Maknanya kita panggil optimis, optimis. Alright, kita nampak apa yang kita ada. Hari ini berapa ramai orang yang nampak apa yang dia tak ada? Betul? Apabila dia nampak apa benda yang dia tak ada, dia cepat rasa kecewa. Dia cepat rasa putus asa. Dia cepat rasa duka cita. Dan masa itulah dia mula membanding-bandingkan. Tak salah untuk membanding tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kalau membuat perbandingan dengan cara yang salah, dia akan berlaku self-harming kat situ. Dia akan berlaku, kita panggil self-defeating kat situ. Kita mula menyalahkan diri, self-blaming. Kita menyalahkan diri kita. Dan akhirnya kita menimbulkan emosi yang tak stabil. Bila jadi emosi yang tak stabil tu, kita mula marah tak tentu pasal. Lepas tu bila salah sedikit kita mula dengan kesalahan sedikit itu, kita jadikan benda itu besar. Ini yang saya maksudkan. Kadang-kadang kita tak sedar benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tengok hari ni berapa ramai dalam kalangan kita ataupun diri aku sendiri, adakah aku memandang apa yang aku ada ataupun aku memandang apa yang aku tak ada. Kita ingat tuan-tuan dalam 32 juta rakyat Malaysia. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan ni, dalam 32 juta rakyat Malaysia, alright, berapa ramai yang ada pekerjaan yang stabil? Berapa ramai yang masih ada pekerjaan? Dan berapa ramai orang yang pekerjaan hilang? Alright, pekerjaan, tak ada pekerjaan. Dan akhirnya apa jadi? Lagilah tekanan emosi yang sangat kuat berlaku di situ. Tapi itu kita taklah menyatakan bahawa inilah pengakhiran segala-galanya. Tidak kan? Kita terus menghadapi keadaan itu. Sebab tadi bila Tuhan kata wabasyirus sabirin kan? Wabasyirus sabirin, sampaikanlah berita gembira bagi mereka yang sabar. Alright. Jadi bukan sabar semata-mata sabar yang kita faham ni jangan sabar duduk saja Sabar dengan kita berusaha Berusaha membuat sesuatu benda tu. Okey, ini sikit sebanyak gambaran yang saya boleh kongsikan dengan teman-teman di awal ni. Okey. Agak-agaknya lah
apa yang anak kita ataupun murid kita ataupun pelajar kita sedang fikirkan tentang kita pada waktu ni? Boleh kongsi dengan saya? Kat chat box. Agak-agaknya apalah anak kita ni sedang fikirkan tentang kita. Kan, sebagai ibu bapa kan. Dan sebagai seorang guru, kan, mungkin dalam kalangan kita ni ada yang guru. Kan? Agak-agaknya apalah pelajar ni fikir tentang aku Boleh kongsi tak? Cerita silakan kat chat box. Ataupun ada yang nak bercakap seminit dua boleh, tak ada masalah. Alright Rindu nak dengar suara cikgu. Puan Rizal kata mungkin kan anak-anak pelajar rindu nak dengar suara cikgu. Alright, okey lagi. Kan? Apa lagi? Yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa kan? Ada lagi? Alright, tak apa. Kita dalam dunia hari ni tuan-puan kan, yang dengan jarak yang macam ni, dia bukan jadi penghalang untuk kita berkomunikasi. Kita ada chat box kan? Silakan. Kita gunakan medium yang ada. Alright InsyaAllah kita two ways communication lah. Alright. Teacher, bila sebenarnya nak buka sekolah ni? Kan? Dalam ni ada sahabat kita kata, teacher bila nak buka sekolah ni? Alright. Bila nak buka sekolah? Mungkin pelajar-pelajar pun dia kata, dah bosan lah duduk rumah. Bosan kan? Kat rumah asyik kena suruh je. Bosan kat rumah asyik kena sikit-sikit mak panggil, ayah panggil, abang, adik, tolong ni, tolong tu, tolong ni. Sampai jadi bosan kan. Ini mungkin gambaran tuan-tuan dan puan gambaran. Sebagai ibu mungkin anak fikir bila nak pergi jalan-jalan je, betul puan kan. Alamak, sekolah nak buka, kerja tak siap, takut teacher. Ini mungkin salah satu dari pemikiran kita kan sebagai seorang guru. Yes, kan, alamak, kerja sekolah tak siap lagi ni, macam mana ni kan. Masya Allah, apa ni, tak pernah fikir soalan tu. Tak pernah fikir soalan ni jadi tuan-tuan puan, kena fikirkan soalan ini. Apalah agak-agaknya yang anak kita, pelajar kita fikirkan tentang kita. Ini penting ni, supaya kita tak syok sendiri tau. Faham maksud saya? Sebagai ibu, sebagai bapa, maksud saya bercakap ni lah. Lima takulu ma la taf'alun. Cakap tapi kau tak buat lagi teruk kan, kena azab kan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mengamal kan. Jadi tuan-tuan puan kan, agak-agaknya apalah agaknya anak aku fikir tentang aku. Kan? Pelajar aku fikir tentang aku. Betul tak? Kena fikir begitu kan. Cikgu rindu nak bebel anak murid. Cikgu rindu nak bebel pada anak murid kan. Tak sabar nak balik sekolah tapi takut cucuk vaksin. Macam mana Tuan Azlan kita kata kemungkinan begitu tuan-tuan. Inilah gambaran-gambaran kemungkinan apa yang mungkin anak pelajar yang fikir tentang kita. Jadi tuan-tuan puan kan, ini semua yang bila memikirkan tentang sesuatu tu itu melibatkan emosi. Okey. Tuan-tuan puan, ramai hari ini yang sangat-sangat memandang rendah tentang kestabilan emosi. Atau mungkin yang tak nak ambil tahu. Oh, nak fikir tentang kau je ke? Malas lah. Kan? Fikir emosi. Tak jalan kerja. Ada macam tu tuan-tuan Cuma apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan puan, benda ni nampak kecil. Tapi impact dia besar sebenarnya. Besar. Ya, besar. Alright, saya nak kongsikan. Tengok slide yang seterusnya Okey. Sebab apa kenapa persoalan yang saya tanyakan itu? Sebab kemungkinan pelajar-pelajar kita, anak-anak kita sendiri mempunyai isu atau konflik yang saya akan cerita ni. Kan? Dia mengalami tekanan. Tuan-tuan tahu tak? Tekanan apa yang apa yang kita hadapi dan anak kita hadapi, ataupun kita seorang guru, tekanan kita dengan tekanan pelajar kita, adakah tekanan yang kita hadap tu sama? Of course tak sama tuan-tuan puan. Tak sama kan? Tak sama kan? Dan kebimbangan misalnya kata kebimbangan, alright. Boleh sebut kebimbangan ni tuan-tuan puan, kebimbangan, alright. Dalam diri anak-anak kita ni kan, soalan saya tadi tu kan, mungkin ada yang mengalami kebimbangan.
Macam tadi takut nak cucuk vaksin. Dia takut nak cucuk vaksin tuan dan puan, yang anxiety. Sebenarnya nak sebut anxiety ni tuan dan puan, kebimbangan ini semua orang ada. Dia normal sebenarnya tuan dan puan. Dia akan jadi penyakit apabila kebimbangan ini melampau-lampau. Terlalu bimbang, itu yang kita panggil, kita takut kena simptom. Ada simptom-simptom anxiety. Anxiety ni kebimbangan. Alright? Berdebar-debar. Alright? Lepas tu tangan berpeluh-peluh. Yang dia jadi takut. Kalau boleh dia tak nak keluar. Kalau boleh dia nak duduk, dia tak suka bercampur dengan orang. Dan kita ingat anak kita ni sama macam kita. Kita ni extrovert. Misal katalah contoh kita ni extrovert. Kita ingat anak kita pun sama macam kita. Paksa ini, paksa itu. Oh jangan perempuan, tak sama. Lukisan tadi itu je menunjukkan kita ni dah berbeza. Lukisan yang kita buat tadi itu pun dah menunjukkan kita ni berbeza. Apa yang kita fikir tak sama. Dan apatah lagi anak tu fikir lagilah kan tak sama. Kemudian rasa grief kan, dia rasa ni kesedihan yang berpanjangan, right? Disebabkan kematian dan sebagainya. Kemurungan ni selalu kita dengar kan. Cikgu-cikgu selalu dengar dan dah buat dia pun ujian DAS apa semua tu kan. Yang mana KPM mewajibkan pelajar-pelajar kita untuk duduk ujian DASS tu kan. Depression, Anxiety, Stress Scale tu. Lepas tu GAD lagi kan. Ambil yang ujian-ujian yang kita panggil more tu pada nak tengok depression dengan anxiety punya simptom. Right? Banyak benda kan. Kemudian pula tuan-tuan dan puan kan, konflik. Alright. Kita berhadapan dengan konflik. Ibu bapa, guru-guru ni kan, dengan anak-anak pelajar ni, berbeza kan. Konflik berbeza-beza. Macam cikgu kan, tak sabar nak jumpa pelajar-pelajar ni kan. Tak sabar ni. Pelajar-pelajar pula ada dalam kalangan tak sabar nak jumpa cikgu. Ada dalam kalangan mereka takut nak jumpa cikgu dah kan. Rasa bimbang pula jumpa. Alamak macam tadilah. Kerja tak siap dan sebagainya kan. Dan kemungkinan perempuan yang kita tengok self-harming. Alright, self-defeating. Ni kita bimbang kadang-kadang kan, dia dah kecewa, dia rasa macam tak guna lah ni kan, rasa macam tu lah, rasa macam putus harapan kan, dan akhirnya mencederakan diri sendiri kan. Ini kemungkinan yang mungkin berlaku tuan-tuan dan perempuan. Alright. Okey, bila saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan sekarang ni tentang cuba tengok video ni. Saya suka tunjuk video ni lah kalau bercakap tentang isu kekeluargaan. Cuba tengok. Layan movie sekejap Nama aku Jeffrey. Umur aku 8 tahun. Aku tak bodoh. Kebanyakan subjek aku dapat markah 70 ke atas. Tapi orang dewasa tak pernah uji. Apa salah? Menangnya adalah Roy Spensham atau lebih dikenali sebagai Roy. Ini Roy, abang aku. Apa kebolehan Roy? Blogging adalah kelebihan dia. Dia terror. Terrible adalah. Cubalah guna bakat tu untuk buat karangan kat sekolah. Betul tak? Betul. Kenapa dapat 65 markah untuk karangan? 65 buat apa? Ibu dulu tak pernah dapat kurang daripada 85 markah. Kalau tak macam mana nak jadi editor majalah? Karangan korang buat malu je. Hey! Ini Abang Sudin dengan ayah dia. Masalah Abang Sudin sama macam kami. Yang kami suka, ibu bapa tak suka.
Ni apa ni? Ha? Apa ni? Apa ni? Apa? Cakap! Orang berlatih je takkan tak boleh? Berlatih? Kau berlatih ke kau nak bergaduh? Kau tengok apa yang jadi dengan kaki aku dia pasal bergaduh? Tengok! Kau janganlah ni dia punya lah. Kau jangan berlatih. Tu apa tu? Apa dalam beg kau? Bagi aku tengok. Bagi aku tengok je kata. Kau nak pergi mana? Balik sini! Orang dewasa ingat bila bagi tahu benda pada kami dah komunikasi dah tu. Diorang syok sendirilah. Kami sebenarnya babat dengar. Semuanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nak ke mana tu duduk makan? Mana hari yang ramai orang tak ada? Hai, yang duduk. Mana pergi sikit? Hai, nenek pun tak kasih chance. Patutlah dah tak ada. Kalau ada, parahlah kami. Tengok orang Ini semua untuk kebaikan korang kan? Korang tak faham ke? apalah aku nak buat dengan kau ni? Tapi sebenarnya, Menjawab. kenapa dia? Dia kena sempuk. Yelah, kalau kami buka mulut, tak sopan. Biadab, nak melawan. Lama-lama, kami mula senyum. Bukan sana. Di sekolah kau dah buat belum? Cantik sikit. Satu orang untuk aku buat. Kau tahu? Mesti cikgu bangga dengan kau. Ya, jom masuk. Syaza, 2 markah. Tolong. Apa ni? 10 markah, awak hanya dapat 1 markah aja. 1 pun bagus, cikgu. 1 kan? 1 Malaysia. Jangan nak main bolong dulu. 1 ni, awak dekat sama. Suren. Awak siap juga akhirnya ya. Tapi awak tahu tak? Yang awak buat ni semuanya tak betul. Kosong markah. Kalau macam tu tak payah buat. Tapi cikgu, dia bikin sepanjang malam buat kerja sekolah ni. Baguslah tu. Tapi kalau semuanya salah, buat apa? Aku dah cakap dengan kau tak payah buat. Tapi kau sendiri cakap. Patutlah semua panggil kamu semua telur busuk. Siapa telur busuk? Apa salah nak Datuk Samsen? Cikgu ajar kami. Kalau kami ni semua telur busuk, cikgu ni apa pula? Yang tak habis kerja rumah, yang dapat kurang dari 5 markah, semuanya beri belakang. Woi. Siapa suruh beri belakang? Saya pun telur busuk macam diorang juga. Oh, semuanya suka berdiri ya? Kamu semua berdiri di luar kelas dan jangan masuk sampai-sampai. Cepat! Semuanya keluar. Jangan masuk kelas ni sampai-sampai. Murid-murid, cikgu dah tengok kertas ujian kamu semua. Nampaknya markah kamu tak adalah tinggi sangat. Tapi tak apa. Kalau ada peningkatan sebanyak 3 markah, cikgu akan bagi kamu semua CD Aizat. Cikgu yakin kamu semua boleh? Kita ni silat kelas lah. Hei, hujan mas, orang hujan batu dalam kelas kita ni weh. Kau
Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Oh Tuhan, tak boleh bersenang lenang. Makasih cikgu Marka. Alright, okay, tuan-tuan dan puan-puan, tu gambaran sikit kan. Okay, daripada kisah tadi tu kan, dari kisah tadi ni, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kesimpulan pada movie klip yang pendek tu? Satu perkataan pun tak apa. Agak-agaknya apa yang boleh disimpulkan? Alright, silakan. Kita tengok chat box. Agak-agak apa yang boleh disimpulkan? Didikkan parents. Alright. Terima kasih Puan Maziah. Okey. Komunikasi. Alright. Puan Suria. Okey, terima kasih. Seterusnya lagi. Didikkan parents, komunikasi. Alright. Ada lagi. Komunikasi berkesan. Oh, itu dia kan. Tuan Zuraidi. Tidak meraihkan kepelbagaian. Yes. Kan? Dalam tu tak nampak meraihkan kepelbagaian. Alright. Kan? Penghargaan sangat penting. Betul tuan-tuan. Penghargaan sangat penting. Betul. Penghargaan, yes, Marwana kan, penghargaan. Puan Nizam kata penghargaan sangat penting, yes. Dan dalam klip tu yang pendek tu kan, yang kita nampak, kadang-kadang kita rasa kita dah buat terbaik ni kan, tapi kita kadang-kadang terlepas pandang. Alright. Okay, Tuan Zuraidi kata memahami, alright, memahami. Tuan Firdaus kata motivasi, yes. Aspek memahami. Adakah kita benar-benar memahami kan? Ataupun kita faham PL anak kita, pelajar kita, right? Tuan-tuan puan, zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita dulu lah, zaman-zaman saya dulu, mungkin caranya berbeza. Tapi waktu kini dengan ledakan teknologi, dengan ledakan yang macam-macam ni pun berbeza. Right? Dan ini boleh mempengaruhi diri anak tu sendiri. Sebelum saya nak ceritakan pengalaman saya kan, bila berhadapan dengan kanak-kanak yang menghadapi tekanan ni, tuan-tuan puan kan, kita tengok ni dulu, alright? Ini mungkin kita boleh nampak lah. Okay, ni. Ini bab emosi emosi ni kalau saya cerita kan, bab emosi ni ialah melibatkan pemikiran kita, tindakan kita. Alright? Of course kan, dia melibatkan kita punya feeling kita, perasaan kita. Alright. Dan ini saya nak cuba tunjukkan sebanyak 424,000. Ni yang terkini dalam NHMS, National Health Mobility Survey. Yang terkini 2019 terkini dia akan keluar dan beberapa tahun lagi kan. Biasanya dia ambil masa berapa tahun ni nak dapatkan dapatan ni tuan-tuan kan. Yang terkini ni NHS 2019 ni, National Health Mobility Survey ni, tinjauan kesihatan kanak-kanak di Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental ni seramai 424,000 orang. Tuan-tuan, kecil ke jumlah ni ataupun sedikit ke jumlah ni tuan-tuan? Jumlah ni sangat besar tuan-tuan 9.2% daripada keluarga berpendapatan rendah. Alright. Dan kalau tengok secara analisis ni kat sini pula, usia dia 10 hingga 15 tahun, iaitu 9.5%. Alright. Dan 8.4% kanak-kanak perempuan. Okay. Dan yang besar yang bawah ni kalau tuan-tuan tengok, 42% berpunca daripada rakan sebaya dia. Agak-agaknya kenapa dia, anak-anak atau pelajar kita ni memilih rakan sebaya okay, saya nampak kat situ ada sahabat kita, Puan Su kata masalah di sekolah bermula di rumah. Ya, bagaimana di rumah itu? Sebab apabila di rumah tak selesai, dia akan drag di sekolah. Ingat tuan-tuan, termasuklah kita pun. Kita yang bekerja ni, ibu bapa yang bekerja, sebelum dia pergi kerja, kalau ada apa unfinished business kat rumah, ada konflik dengan suami ataupun dengan isteri, konflik dengan anak-anak, dan konflik itu pula dibawa ke tempat kerja, dia akan mencetuskan emosi yang lain. Dia akan jadikan emosi yang lain. Contoh teladan, right? Macam Tuan Hanif kata, contoh teladan, yes. Alright. Hari ini berapa ramai dalam kalangan kita yang terlepas pandang isu-isu ni. Tuan-tuan, saya masih teringat kisah ketika mana saya ni saya teringat ini masa di hospital, alright. Ketika mana saya dirujuk oleh oleh doktor
kanak-kanak apa ni, seorang remaja okey, seorang remaja yang mana bila ialah kan, bila sekolah dia pun aliran agama lah tuan-tuan puan aliran agama aliran agama sekolah tahfiz, tak perlu sebut lah mana ni sekadar berkongsi cuma kadang-kadang tak semua kanak-kanak ni ataupun anak-anak kita ni dia sama macam mana apa yang kita fikir ataupun kita anggap dia boleh buat ni. Okay. Ketika mereka dirujuk, ibu bapa datang, okay, ibu bapa datang kan, kepada di unit saya datang dan berjumpa, kemudian kita berbincang kan dengan anak, dengan ibu dan ayah kat situ kan. Kemudian bila saya minta ibu dan ayah tu keluar sekejap, ibu dan ayah boleh minta tolong keluar sekejap lah keluar kan. Bila saya bersama dengan pelajar tersebut kan, anak tu lah anak adik tu, kemudian satu soalan dia tanya saya, abang, abang nak tanya abang, ayah dan mak saya duduk dekat ke duduk jauh dekat luar tu? Kebetulan pula masa kat bahagian depan tuan-tuan puan saya ingat kat depan kan, kemudian bila dia kejap dia abang tengok sekejap. So saya pun pergilah tengok, mak ayah ada duduk jauh sikit tu, dekat bahagian formasi sakit luar ujung sana tu, kan, jauh sikit. Lagipun kat depan unit ni panas kan, so dia dah duduk jauh dah. Okey, kemudian ketika mana lepas saya cakap macam tu, saya duduk je kat kerusi saya tuan-tuan puan, duduk. Apa yang berlaku? Anak tadi ni, dia ni wajah, orang kata kalau lelaki ni handsome lah dia ni segak, kemas pakaiannya. Lepas saya cakap, ayah duduk jauh dah tu, dia tak dengar, mungkin tak dengar. Terus dia menangis tuan-tuan puan. Menangis. Lepas tu tampar badan dia, dia tampar pula pipi dia, muka dia. Saya yang tengok tu saya sebab tuan-tuan puan. Sebab saya sampai saya hold dia punya tangan supaya dia tak buat benda lebih daripada tu lah. Tahu tak apa dia kata? Dia kata, saya tipu diri saya. Saya berlakon je. Saya berlakon depan mak ayah saya berlakon. Tuan-tuan puan, nak gambarkan itu yang saya, kes real yang mana anak ni luahkan kat situ. Pernah berbuat peluahan tak adik dengan mak ayah? Dia tak nak dengar. Peluahan tuan-tuan, peluahan. Ingat, dalam psikologi kita panggil ada satu istilah tuan-tuan apabila seseorang termasuk kita ni yang memendam, kita menyimpan, kita panggil tu sebagai repression. Bukan depression lagi, repress. Kita menyimpan, kita pendam, dah berlaku repression kat situ, pendaman. Tuan-tuan puan, pendaman ini bukan satu mainan tuan-tuan pendaman apabila dia dah lama memendam, ibaratnya saya nak bagi analogi begini. Tuan-tuan dan perempuan ambil belon, tiup, dan tiup. Kemudian dah besar dah belon tu. Apalah yang akan berlaku bila tuan dan puan tiup lagi belon tu? Apa akan jadi? Yes, dia akan pecah. Belon tu dia akan pecah. Kebanyakannya kes-kes yang dirujuk pada saya berkenaan dengan remaja, ni saya ambil sedikit contoh buat remaja dan buat perempuan sebab dia kena-mena dengan kita. Sebab emosi ni nak menjadikan emosi yang bahagia dalam keluarga kita ni, dia bermula dengan kita punya anak-anak kita lah. Right? Ketika mana dia dah tampar pipi dan saya stopkan tangan dia supaya dia jangan buat lagi dan menangis non-stop kuat juga dia menangis sebab jauh juga kalau mak ayah dia dengar tu datang apa benda lah berlaku ni dia luah lepas dia cerita dia minat satu subjek dia minat, katalah dia minat aero angkasa. Saya minat aero angkasa tapi mak ayah saya tak nak dengar, saya tak pandai benda tu. Saya bukan jahat bang, saya solat tak tinggal, saya baca Quran. Tapi kenapa mak saya paksa saya nak buat tu? Jadi tuan-tuan puan, kadang-kadang rupa-rupanya setelah saya berlaku sesi dengan ibu dan ayah, rupa-rupanya yang saya dengar daripada mulut mak ayah sendiri, cik, sebenarnya saya ni teringin sangat nak jadi itu, nak jadi ini. Jadi saya tak sampai benda tu, saya minta anak saya buat. Saya nak anak saya
buat cita-cita tu? Tuan-tuan puan, saya nak tanya ni. Kita ada satu cita-cita tu kita tak mampu nak capai, dan kemudian pula kita letakkan benda tu pada anak kita pula. Wajar ke? Betul ke? Dan tekanan tu kena pada anak tu. Tuan-tuan puan kan, tak pelik tuan-tuan puan kan, bila tekanan itu terlalu kuat, ya, bila terlalu kuat, dia boleh buat tindakan yang melulu. Dan akhirnya bila tindakan yang dia buat tu mencetuskan kontroversi, contohlah mencederakan diri. So, mak, ibu, ayah juga yang terpalit. Sekolah juga yang terpalit. Guru-guru juga yang terpalit. Betul? Jadi, dan masyarakat pun turut terpalit dalam keadaan itu. Sebab itu benda tu ya tuan-tuan kan, sangat-sangat penting ketika mana di rumah itu sendiri bagaimana kita create suasana itu. Sebab bila puan sebut cita-cita kesampaian. Kerana cita-citanya tak sampai, dia nak anak dia sambung cita-cita dia. Tuan-tuan puan, ingatlah lukisan tadi kita buat tu. Lukisan itu berbeza, saya nak bagi tahu. Personality kita berbeza. Kalaulah kita ni jenis orang yang banyak cakap, belum tentu anak kita pun banyak cakap, pandai cakap macam kita. Ni hakikat ni tuan-tuan puan. Tak sama tuan-tuan puan. Bila saya tengok 5 orang anak saya sendiri, saya tengok macam mana dah diorang ni lain-lain semuanya. Tuan-tuan puan faham kan? Kita ada anak kita boleh tengok kan, pattern dia lain-lain kan. Kalau ni suka makan ni, yang ni tak suka makan yang tu. Yang ni suka lauk macam ni, yang tu pula tak suka lauk macam tu. Jadi maknanya pattern kan. Jadi maknanya bagaimana itu cara kita nak mengurus kan. Urus emosi ni penting tuan-tuan kan. Sebab apa? Kenapa kita cerita bab ni tuan-tuan? Sebab benda ni lah yang paling besar sekali yang berlaku. Ledakan ini macam sahabat kita kan, ustaz kita kata apa ni, yang saya tertarik tadi kata contoh teladan Ustaz Hanif kata contoh dan tauladan kan. Bagaimana kita nak mempamerkan keadaan yang contoh terbaik pada anak kita. Tuan-tuan puan, kita kata anak kita jangan buat macam tu, tapi kebanyakan kita buat. Macam mana anak tu tak kontra, tak ada berlaku konflik dalaman. Alright, ini yang berlaku. Saya bercakap ni secara general tuan-tuan puan secara general. Kalau ada persoalan boleh tanyalah. Alright, okey. Cuba tengok ni tuan-tuan puan ni, slide yang saya seterusnya saya tunjuk ni. Okey. Macam di sekolah misal kata kan, saya tengok di sekolah ni kadang-kadang sekarang ni kita mengejar pencapaian. Betul. Tak salah tuan-tuan puan nak kejar pencapaian. Macam sekarang sekolah yang terbaik kan. Oh, terbaik sekolah ni kan. Kita nak mencapai target terbaik. Tapi tolonglah jangan lupa aspek aspek emotion ini. Okey, saya nak bagi tahu kan. Dalam psikologi kita ada aspek A, B dan C. Ni sedikit pengetahuan untuk kita lah. Aspek A, B dan C. Alright. Okey, apa itu A, B dan C? A ialah affection. Alright, affective. Perasaan kita, feeling kita, emosi kita. B ialah behavior, tingkah laku kita. Tingkah laku kita tuan-tuan puan. C ialah kognitif kita. Thoughts kita, apa yang kita fikirkan dan apa yang kita adalah, intelligent kita lah, apa kepandaian yang kita ada. Dan hari ini kebanyakan kita, contoh di sekolah, aspek yang paling dia ketengahkan, yang dia fokuskan ialah aspek apa? B dan C. Dan yang paling utama dia lebih fokus pada aspek C. Dan inilah satu benda yang kalau macam saya menyarankan, kena lihat balik corak itu. Dan bila saya tengok bila KPM Kementerian Pendidikan, alhamdulillah banyak dasar-dasar baru yang dibangunkan dan menyentuh tentang apa dia? Tentang minda sihat minda sihat. Sehingga sekolah wajib, even guru-guru pun wajib untuk tengok dia punya minda dia kesihatan minda tu, minda sihat, supaya tak berlaku isu kesihatan mental. Jadi hari ini kita fokuskan kepada C, kepandaian. Kita fokus kepada kepandaian dan kita lupakan dari segi yang aspek A tadi tu. Kita fokus kepada yang B, behavior ini pun tak tahu buat ke? Bodoh. Ada satu tindakan Satu lagi, kalau ada pelajar ataupun anak-anak yang bertingkah laku yang tak sesuai dengan apa yang kita nak, terus kita label dia. Kalau dia buat tingkah laku macam tu, terus kita kutuk dia. Kita kata macam-macam. Dan orang lain melihat. Contoh orang lain melihat. Ketika seorang guru dia marah pelajar dan dilihat oleh pelajar lain, dan anak ini yang telah dimarah ini dia merasakan satu benda
apa kata kita panggil tadi self defeating, dia rasa dirinya macam dah tak ada makna, dia akan timbul satu perasaan lain di situ. Beza tuan-tuan perempuan ni, kalau kita nak marah yang anak ni akan jadi motivasi dia tinggi, berbanding kalau kita marah dan dia rendah. Ada cara dia tuan-tuan ni. Macam dia saya ternampak tadi tu, ada nampak pujian dan sebagainya, luahan. Terima kasih Tuan Firdaus B ABC affection, behavior dan cognitive. Yes, betul. Dan hari ini kebanyakan kita lupa aspek A tu, emosi. Kita tak tanya kenapa dia jadi macam tu. Oh, kenapa dia bertingkah laku macam tu, sebelum tak macam ni, tapi kenapa sekarang dia macam ni? Oh, rupa-rupanya kat rumah ada berlaku konflik antara mak ayah dia. Contoh berlaku konflik. Kemudian bila dia balik pula kat rumah okey. Tapi dia tengok anak dia kenapa berlaku macam ni, lain perangai ni. Oh, kat sekolah berlaku konflik. Alright? Yang mana dia rasa lain. Anak aku tak macam ni lah. Kita sendiri boleh nampak keadaan macam tu, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Kita fokuskan pada aspek B dan C. Kita lupa yang A. Sebab itulah nak kena keseimbangan puan-puan. Bila berlaku sesuatu, contoh sebagai contoh kenapa kenapa dia datang lambat, kan? Dan kita teruka dia punya emosi. Sebab itulah di sekolah pegawai psikologi ataupun kaunselor di sekolah sangat penting tuan-tuan dan puan-puan manfaatkanlah unit kaunseling di sekolah itu yang mana itulah kita tak nak orang salah faham kat situ. Kalau di barat itu puan-puan kalau saya ambil contoh Barack Obama sendiri, kalau saya salah betul kan masa dalam bacaan saya Barack Obama sendiri bekas presiden Amerika yang sekarang saya tak tahulah, yang dulu yang saya baca dia punya dia ada lebih kurang 21 orang counselors tau. Yang untuk dia sendiri kat sekolah ada berapa counselor? Nak uruskan beratus orang ni. Apa counselor yang ada? Jadi manfaatkan dalam perempuan. Kadang-kadang tak menang tangan. Macam saya di jabatan kesihatan nak tengok klinik kadang-kadang staffnya lagi, kadang turun klinik tengok pesakit itu dalam perempuan. Betapa sekarang ni bila kerajaan bila KKM sendiri di tempat saya ni tambah lagi pegawai psikologi untuk melihat, sebab dah nampak isu ni semakin besar. Dan yang melibatkan pelajar-pelajar, anak-anak kita. Bukan dia main-main, bukan jadi kecil, besar. Kita bimbang benda tu, trend tu akan naik dan terus naik. Inilah yang kita kena cakna tuan-tuan perempuan. Ada soalan kat sini. Kenapa parents bangsa Melayu kerap dilihat melabel anak-anak dan tak terima pendapat anak-anak? Okey, dalam drama. Perempuan, ini sering berlaku. Sebab tu kalau kita belajar perkembangan manusia, kita kalau dalam psikologi ni saya nak kongsi tuan-tuan perempuan setiap kita ni dia ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang mana wajib daripada bayi sampai kita besar. Contoh, ni kita dah lalui tapi mungkin tak sedar. Tapi kalau dah dibukukan macam ni yang duduk dalam bidang psikologi, dia nampak lah. Okey. Tugas perkembangan bayi. Agak-agak apa tugas bayi? Betul lah. Menangis. Tugas bayi ialah menangis. Kalau bayi tu tak menangis, something wrong somewhere. Yang doktor kena, doktor tepuk dia punya punggung biar dia nak bersuara, nak menangis. Kenapa tuan-tuan? Kenapa itu dia ambil berat? Sebab itu memang tugas perkembangan dia ketika itu ialah menangis. Dan ketika bila menginjak umur sampai lah umur kanak-kanak tugas perkembangan kanak-kanak tu masa tu dia explore dia meneroka tentang diri dia. Dalam pada keadaan meneroka tu ada satu lagi unsur phallic, unsur anal kat situ, dia mula mengenal identiti dia. Dia punya genital part dia dia punya aku ni laki, kenapa aku ada punai kenapa aku ada macam ni dia mula mengenali diri dia. Dan pada peringkat-peringkat seterusnya pula, macam dari sampai peringkat umur kanak-kanak 6 tahun hingga ke 12 tahun, peringkat dia nak mula socialize, dia nak bersosial dengan orang lain. Dan ketika inilah yang dikatakan bimbingan itu yang kita kena sekali seiring dengan dia. Tuan-tuan perempuan, ketika mana peringkat ini paling simple yang saya boleh bagi tahu, pada peringkat ini katalah 0 tahun hingga ke umur 12 tahun tu attachment mak ayah dengan anak ni kena kuat. Pernah dengar kan? Anak yang mana umur 0 hingga 5 tahun jadikanlah dia apa? Raja. Pernah dengar kan? Apa dia minta bagi? Umur 6 tahun hingga sampai ke 15 tahun jadikan dia sebagai hamba. Apa yang dia nak boleh mak boleh bagi, tapi tolong mak dulu, tolong ayah buat ni dulu kan. Tolong mak ayah buat ni dulu, dapat upah dia. Itu didikan kita ajar dan kemudian pula bila sampai peringkat umur 15 dan ke atas, jadikan dia sahabat kita. Sahabat.
Tapi isunya kita praktis tak benda tu. Yang kita praktis label. Labeling, saya setuju dengan puan kita. Kebanyakannya kerap, yes. Kes yang saya terima pun begitu. Bila jumpa anak-anak, mak saya kata saya ni bodoh dah tak boleh pakai. Yes! Keluar. Ada cikgu saya kata saya ni baik, tak payah belajar, tak payah sekolah, berhenti je lah. Ada tuan-tuan dan puan. Tak maaf saya cakap, saya cerita apa yang saya alami, yang apa yang saya alami lah dengan pesakit-pesakit saya, dengan apa klien yang saya tengok lah. Ni luahan-luahan mereka. Takkan cik nak percaya 1% apa nak cakap. Kita tengoklah apa benda yang boleh kita, alat-alat apa instrumen-instrumen kita pakai nak selidik apa yang dia cakap. Latar belakang dia, persekolahan dia, tingkah laku dia, keluarga dia, luahan dia. Tuan-tuan dan puan, memang jadi isu sekarang ni apabila peluahan itu tidak disalurkan. Budaya kita kurang memuji tapi tinggi mengeji. Iya. Kita kurang memuji. Anak kita dalam 10 soalan, cara kita ni pun kena betul. Saya ingat lagi ketika mana Prof sampaikan kalau masa di barat ketika mana kalau 10 soalan diberikan kepada pelajar, 3 je betul. Macam mana kita respon dengan 3 yang betul tu? 3 je betul. 7 kau salah. Teruk je kau ni. Cara kita cakap pun dah lain lah kan. Kau di barat, yes, baguslah 3 awak ada 3 betul kan. Cuba kalau awak usaha lebih ni, yang 7 ni pun boleh jadi betul ni. Nampak tuan-tuan, cara kita olah pun dah berbeza. Kita ni part yang mana? Jadi nak tak nak tuan-tuan kan, aspek ini aspek apa ni? Aspek A lah tuan-tuan. Kita nak menegur anak kita, nak menegur pelajar kita tak ketepikan aspek A ni tau. Kita nak soal dengan cara dia yang salah tu, nak betulkan, tapi tak merendahkan dia. Pernah dengar orang kata mengata jangan sampai memuji jangan sampai nak mengata sampai orang terasa kan. Dia macam tu. Perempuan, kita anggap orang anak-anak ni tak ada perasaan. Dia ada perasaan, dia kuat perempuan. Kan? Okey, saya nak tengok ni banyak ada orang tanya Tuan, adakah ketagihan gadget termasuk dalam isu kesihatan mental? Bagaimana ibu bapa nak atasi anak ketagihan gadget? Ya, betul. Ketagihan gadget ni dia termasuk juga dalam isu kesihatan mental ni. Perempuan kalau dia ketagih. Macam mana nak buat ketagihan ni? Ni kena kontrol lah sebab tu. Parents tu penting. Tuan-tuan, bukan tak boleh marah anak. Boleh. Tapi dengan marah yang macam mana? Kan? Marah yang dia menjadi kesan untuk dia jadi lagi teruk ke, ataupun marah yang menjadi kesan yang dia jadi baik. Ada cara dia tuan-tuan dan puan kan. Tapi itulah kadang-kadang kita ni semua pukul rata. Kan. Tuan-tuan, kalau ada satu soalan, ada soalan ni tentang gadget ni kan. Ada 8 soalan ni. Kalau kita jawab lebih daripada 5 ataupun lebih daripada 5 jawapan dia ya, itu menunjukkan anak tu dah ketagih gadget lah, ataupun kita sendiri ketagih gadget. Jadi mungkin tak ada kesempatan nak bercakap tentang isu ni, tapi nak tak nak pun mak bapak kan, kalau isu tentang gadget ni dia kena kontrol. Kalau kanak-kanak ni mudah lagi tuan-tuan, maksudnya timetable tu penting, schedule tu penting. Kita dah bagi masa, ni masa untuk ni, timetable tu. Kalau dia dah buat kesat lagi sekolah, okey, kita kena bagi. Tuan-tuan kena buat macam tu. Bukan kita tak bagi langsung Kalau tak bagi langsung, dia akan cari kat lain. Ingat tu, dia akan cari kat lain. Macam tadilah, kenapa dengan kawan-kawan boleh rapat? Sebab dia tak ada rasa kemesraan kat rumah. Ya tuan-tuan okey, jelas lepas tu pula alright, terima kasih Puan Rohani Yassin. Okey, Puan Rohana kata, tuan apakah kata-kata nasihat yang terbaik untuk menasihatkan anak murid yang down dalam kehidupannya kerana ditinggalkan oleh ibu kandung yang bekerja di luar negara selama bertahun-tahun, dan pelajar ini tinggal bersama bapa persisi akademik yang merosot dan mendiamkan diri. Untuk soalan macam ni tuan-puan ini kita kena betul-betul kena motivate anak tu sebab yang ini tuan-puan bila dah macam dah jauh tu, saya kata tadi attachment tu sangat penting. Menangkan kalau mak ayah yang duduk jauh, yang mana dia duduk dengan ayah macam manalah ayah tu nak jaga. Tuan-puan, katalah duduk dengan mak dah jauh, ayah pula sibuk dan dia tidak ada tempat untuk meluah, dia tidak ada tempat untuk berkongsi, untuk meluah rasa, tu susah nak cakap apalah.
Tapi kita doakanlah mudah-mudahan si ayah kan, yang duduk dengan anak ni dapat spend masa dengan anak kan, dapat buat yang terbaik dengan anak-anak kan. Tuan perempuan dia sebenarnya yang benda paling basic sekali sayang tuan kan. Kita sayang anak kita kan. Dan kita sayang tu kan perasaan lain lah. Sebab tu kalau marah pun sayang kan. Jadi tuan perempuan ni bila sebenarnya kalau ni kita minta macam-macam ada replacement kat situ tau. Yang mana boleh menggantikan role itu. Kalau ayah itu dapat role, membuat role sebagai seorang ibu, kan? Ibu ni apa dia punya role? Mendengar, membelai, menyayangi anak itu. Dan kalau ayah boleh buat role seperti mana role seorang ibu, terbaik lah. Ini dalam kes yang sebut ni lah. Dalam kes sebut ni. Sebab apa tuan-puan? Kalaulah anak tu tak rasa role ibu dia, kan? Maksudnya dibelai, disayang, kan? Yang caring, dia akan jadi macam ni lah. Yang ni saya nampak macam ada simptom-simptom kemurungan. Right? Dia mula menjauhkan diri. Dia dah tak nak terlibat dengan ni sosial. Itu yang kita bimbang. Tuan-tuan perempuan ni. Jadi nak tak nak, kena jaga tuan-tuan perempuan ni. Jadi macam kes yang saya cerita tadi di hospital tu, bila saya dah bercakap dengan mak ayah dia. Right? Kata, dan saya buat assessment lah pada anak ni. Anak ni punya kemahiran, tahap dia. Betul-betul sejuk oleh bapak dia, ni kemahiran yang dia ada. Dan personality anak dia lebih cenderung ke arah ini. Kan? Terserah pada mak ayah itulah untuk dia buat apa yang hasil dapatan yang saya bagi pada dia lah. Kalau ada masih lagi macam tu, kita buat apa lah kan. Lepas tu saya terus keluar ke jabatan. Tak tahulah apa yang kes ni, saya harap semuanya baik lah. Harap Tuan, boleh tak kongsikan kaedah terbaik menghadapi anak murid yang kurang mendengar kita? Okey. Dia begini tuan-tuan tentang anak murid tentang kita belajar mengajar saya ingat je bila mengajar maklumlah kadang-kadang saya ni pun jadikan orang rumah saya ni eksperimen. Orang rumah saya pun cikgu mengajar apa yang dia pernah mengadu kat saya, macam mana nak buat anak pelajar ni dengar sebab tak nak dengar cakap. Apa yang saya sampai kat dia, okey, buat begini. Alright ketika mana kita bercakap, tolong jangan jerit-jerit. Kalau kita menjerit sebagai seorang guru mengajar feel tu lain. Minta pelajar yang nak main tu pergi belakang sana. Main pergi belakang, dan bila mengajar awak cakap dengan cara yang biasa. Pelajar yang nak belajar dekat. Itu salah satu kita psycho yang kat belakang tu Dan ketika mana pelajar-pelajar yang nak belajar ni geram, orang kata apa geram dia akan cakap, "Oi, boleh senyap sikit tak kat belakang ni? Korang ni tak hormat cikgu ke? Cikgu kan?" So peer dengan peer yang bercakap tau. Di dalam kalangan dia sendiri yang akan sekolahkan yang lain tu. Faham tak maksud saya? Dan kadang tu beransur. Lama-lama semuanya datang nak dengar. Kenapa saya kata macam tu tuan-tuan? Saya ada seorang guru ketika saya belajar tu, seorang guru dia mengajar sejarah. Ketika mana dalam kelas saya ni, ketika kita kelas campur, guru lain tak datang, kita masuk kelas campur ramai bising tau, bising. Kemudian apa yang saya tengok cara guru ni, puan mengajar, cikgu yang mengajar saya ni memang saya ingat sampai sekarang dia punya cara dan sangat berkesan ketika mana dia minta, okey, so ada perlahan sangat. Okay, kepada mereka yang nak main, pergi kat belakang. Kita bukan nak berbandingkan kita tengok style pergi belakang. Dan lama-kelamaan unsur yang main tu dia macam rasa bersalah sendiri tau. Dan akhirnya sama-sama belajar. Dan itu berlaku. Dan bila saya buat benda yang sama kata kepada orang rumah ni yang mengajar ni pun begitu. Nampak? Jadi kadang-kadang kita kena ubah style kita. Kadang-kadang marah-marah ni tuan-tuan memainkan emosi kita tau. Kita jerit-jerit ni, tuan-tuan saya nak bagi tahu kalau kita kerap sangat menjerit, kita mudah terdedah kepada sakit lain pula, takut heart attack takut kita ada kardiovaskular punya isu pula. Tak nak macam tu lah tuan-tuan jadi saya harap itulah yang saya agak sikit banyak mungkin yang itu yang saya dapat kongsikan tuan-tuan ini alright. Okay, saya masuk sikit lah yang isu ni. Tanda-tanda perubahan anak kita ni suka fokus kat kelas, dia malas, dia susah nak orang kata nak dengar kata macam tadi lah, tak dengar kata perubahan pada makan dan minum, tak clear lah gambar ni
Tak apa. Alright. Ini yang terbaru tuan-tuan yang ni pun terbaru juga saya nak maklumkan 1 dalam 6 orang dewasa mengidap penyakit kencing manis. Jadi tuan-tuan ibu bapa ni jaga kesihatan sebab ini pun akan berkaitan dengan emosi. Bila kita sakit tuan-tuan kita memang terganggu emosi kita. Cepat marah, cepat melenting. Anak silap sikit kita boleh libas anak tu. Sebab sakit kan. Emosi, dia makan mainkan emosi. Alright. Okey. Dalam kalau tengok tu lagi apa dia tulis kat situ. 1 dalam 3 orang dewasa mengidap tekanan darah tinggi. Puan-puan, cikgu-cikgu yang dekat sini jaga diri maksudnya tolong jangan push sangat, right? Jangan kita orang kata tekan sangat sebab ada saya ada beberapa kes yang saya terima yang dirujuk apabila ada guru masa saya di hospital puan-puan guru yang mengalami tekanan sehingga dia mengalami minor stroke minor stroke apabila saya tanya, bila saya tengok, bila bincang, bila dia tanya, dia luar, dia cerita apa, nampak gaya pengajaran dia macam saya sebutkan tadi tu, suka marah-marah, suka menjerit-jerit. Teman-teman, jangan jaga kesihatan tu. Kita tak tahu bila benda tu datang terus minor kena stroke jadi jaga 1 dalam 2 orang dewasa mempunyai tahap kolesterol tinggi ni biasa kolesterol 1 dalam 3 orang dewasa tidak mencukupi aktiviti fizikal yang disarankan, kurang exercise. Tuan-puan, samping kita dengan aktiviti harian dengan anak-anak kita guru-guru dengan pelajar-pelajar dia, apatah lagi dengan sekarang ni nak buka sekolah nanti vaksinasi semua nak kena ni, guru-guru semua terlibat dalam vaccination untuk pelajar. Jadi tuan-puan kita kena kuatlah exercise, jangan lupa exercise jangan lupa exercise, semangat, right? Ada soalan, bagaimana nak memahami anak lelaki yang hanya mendiamkan diri tanpa bercakap sepatah perkataan tanda protes, langsung tidak mahu menjawab pertanyaan ibu bapa apa masalah yang dihadapi sehinggakan ibu bapa tak tahu apa yang tak kena. Okey, terima kasih Puan Rana, terima kasih Puan yang bertanya Okey tuan-tuan isu remaja, isu kanak-kanak kadang-kadang itu saya kata tadi, dengan siapa dia rapat. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya perkara ini sukar nak berlaku apabila attachment ibu dan anak tu sangat kuat. Ibu ayah tu sangat kuat. Kalau attachment kejelikatan tu kuat, itu susah nak berlaku. Ini bukan nak menyalahkan mana-mana, cuma kadang-kadang kita muhasabah, kita buat self reflection ada tak dalam lingkungan ruang-ruang tertentu yang mana mungkin cara kita yang menyukarkan dia nak berkongsi dengan kita. Tetapi kalau dia bukan jenis yang macam tu, dia memang baik, rapat kita, tiba-tiba jadi macam tu, ini kita boleh rujuk dia. Dekat hospital sekarang macam sekarang ni, kalau kat sekolah ada kaunselor, kena rujuk dekat kaunselor dulu. Kalau kaunselor tak boleh cater benda ni, macam dia ada rasa ada abnormality kat situ, ada yang luar biasa abnormal, kaunselor boleh terus direct call pada pihak hospital ataupun klinik yang berdekatan yang ada pegawai psikologi kat situ. Kita akan cuba bantu. Sebab saya pernah berhadapan kes begitu. Saya pernah dapat kes yang macam mana puan sebut ni. Bila kita teroka, rupa-rupanya hubungan dengan mak ayah dia kurang. Saya tanya kenapa, kebanyakan mak ayah sibuk. Jadi dia selesa dengan kawan-kawan. Bila semakin dah dewasa, semakin remaja dewasa kita panggil, dia semakin besar lah. Jadi lagi kuat renggangan tu. Dia susah nak ngam. Dia sekadar dengar sebagai anak. Tapi sebagai respon untuk dia berbuat tu dia sukar. Attachment ni. Tapi ada yang tanya macam mana nak rawat balik? Tak boleh rawat ke benda tu? Boleh. Anak tu kena bagi dia kesedaran tau. Part mak ayah kena berubah, part anak pun dia kena berubah. Dua-dua mainkan peranan, baru attachment tu akan balik. Anak dia kena ada part kesedaran. Bila anak tu ada part kesedaran yang mana, tak boleh nak cakap suara tinggi dengan mak ayah, kena hormat mak ayah, kena respon mak ayah. Dia kan ada kesedaran tu. Dan mak ayah pula, aku tak boleh guna cara yang macam ni. Aku tak boleh guna cara yang macam tu. Sikit-sikit je aku tengking, sikit-sikit je aku redik, sikit je aku pulas kan. Puan, cara tu berbeza-beza. Okay? Untuk pengetahuan tuan, anak saya tinggal di asrama ketika umur 8 tahun hingga 16 tahun umurnya. No wonder, puan. Kan? 8 tahun kecil sehinggalah umur 16 tahun. Attachment kat situ dah nampak dia kurang sikit. Melainkan kita ni kerap datang, duduk, tidur. Sebab 8 tahun ni bagi saya kecil lah. Kecil. Kan? Sedangkan kita, kalau yang sekolah harian ni,
kan? Dia duduk dengan sampai 12 tahun kan. Kalau duduk dengan, kalau dia tak masuk asrama, dia start masuk asrama umur 13 tahun kan, maknanya kita ada masa dengan dia 12 tahun je. Ni ibaratnya macam puan ada masa dengannya 8 tahun kan. 0 hingga 8 tahun. Jadi sekarang ni apa yang mungkin boleh dilakukan kan, tuan-tuan perempuan kan, lebih kepada ambil berat, tanya khabar, kerap tanya khabar. Bukan mengongkong kalau kongkongan tu dah kerasa lain pula. Tanya khabar Tiara kan, apa yang mungkin boleh buat kan. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kan, ya kita nak anak kita yang terbaik, betul. Itu yang saya kata tadi, kita nak yang B dan C tau. Kita nak C tu, intellectual, pandai, cerdik ini kan, tetapi kita lupa aspek A, emosi. Dan akhirnya balik pada kita balik. Betul tak? Jadi tuan perempuan, selaraskanlah yang A, B dan C tu. Penting emosi ni. Tuan perempuan, cikgu-cikgu kalau nampak ada pelajar-pelajar kita yang macam dia perangai dia pelik sikit kan, rujuk dengan pegawai psikologi, rujuk dengan kaunselor sekolah. Puan Su Faizah ada kat situ kan, rujuk dengan Puan Su kan. Jadi tuan perempuan, saya pun mohon maaf kan kalau masa ni dah pukul 11 dah kan. Jadi kan, saya harap dapatlah menjawab mana yang saya mampu jawab. Jadi dalam isu ke ibu bapa ni tuan perempuan, yang paling penting bagaimana kita melihat aspek-aspek psikologi itu tidak diketepikan. Sekejap, sebelum saya nak tutup ni, dia nak saya buka sikit lah ni kan. Ini yang biasa tuan perempuan kan, yang anak-anak kita hadap kan, stresnya, anxiety-nya kan, lepas tu depressionnya kan. Sebab ingat, ibu dan ayah, guru-guru, saya tahu anda memang ada tekanan masing-masing. Anda memang ada tekanan kan. Nama pun manusia kan. Selagi mana ada kehidupan, memang kita akan diuji dengan tekanan. Tapi ingat, stres yang kita hadapi itu, percayalah di akhirnya ada kemanisan. Kan? Apa kemanisannya? Cuba terbalikkan perkataan stres tu. Jadi apa? Dessert. Kan? Dan percayalah insya-Allah apa yang baik itu semuanya kan, atas usaha kita tuan perempuan, dan kita serah tawakal kepada Allah SWT kan. Dan saya percaya dalam kita berhadapan dengan kehidupan kita ni kan, kita jangan putus asa dengan doa tuan perempuan kan. Fikirkan yang baik-baik kan, sangkakan yang baik-baik, harapkan yang baik-baik, dan jangan lupa doakan yang baik-baik. InsyaAllah semuanya baik. Jadi kalau sekadar itu dulu perkongsian saya tuan perempuan. Saya mohon maaf kalau ada keterlajuran, salah kata, salah bicara dalam perkongsian saya ni. InsyaAllah semoga kita semua diberi petunjuk dan semoga kita semua sentiasa dalam keberkatannya. Sekian, terima kasih, dan diharapkan tuan-tuan perempuan dan semuanya sekali yang melihat ini dikurniakan kesihatan yang baik insya-Allah. Salam hai. Saya serahkan kepada Puan Su Faizah. Silakan. Ya, demikianlah tadi kita dah dengar dari awal, dan saya kira satu penerangan yang baik dan berkesan. Tapi kita tak sedar masa telah sampai ke titik noktah walaupun kita rasa seperti ada yang tak sudah ada cerita yang tak sudah. Walau bagaimanapun segala apa yang disampaikan tadi, kita dapat bantu kita lah, dapat bantu ibu-ibu, ayah-ayah ataupun dapat bantu guru-guru sendiri dalam kita menangani ataupun mengharungi keadaan di rumah. Jadi buat Puan Su, yalah kita berhadapan Puan Su, orang yang sorry saya nak potong Puan Su sekejap. Saya ada sikit yang saya nak sampaikan kepada mak ayah ni sekejap. Kepada ibu bapa tuan-tuan dan perempuan yang ada di rumah ataupun ibu bapa ingat perempuan, sesungguhnya tuan-tuan perempuan ni yang mana apa yang ada pada diri perempuan itu yang terbaik. Alright, Allah kurniakan anak-anak tu yang terbaik. So jangan kita rasa macam satu beban untuk kita. Tuan-tuan perempuan ingat ketika mana Allah kata apa, inna arnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibali fa baina ayahminaha wasfaqna minha wa halmal insan innahu kana zaluman jahula. Dibentangkan amanah itu pada langit dan bumi, gunung ganang dan bukit bukau. Mereka tak mampu. Mereka kata wasfaqna minha, kami tak nak amanah tu. Tapi ingat tuan-tuan perempuan, kita nakkan amanah itu. Wahamal insan, kita manusia, insan yang lemah ni nak amanah tu. Anak kita dah dapat kita dah ada keluarga kita nakkan amanah tu.
Allah kata apa? Innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya kita sangat zalim lagi, jahil lagi, bodoh tuan-puan. Jadi nak tak nak, ingat amanah yang kita pegang tu, pegang di erat-erat. Puannya ada dengan anak kan. Tuannya ada dengan anak kan. Apa-apa pun perjalanan dengan anak itu teruskan bersama dengan mereka kan. Walaupun mungkin singkat bersama dengan mereka, teruskan berhubung. Walaupun jarak memisahkan tapi kita dalam komunikasi, teruskan berhubung. Jangan lupa benda tu. Ingat attachment tu sangat penting. Walaupun jauh tapi attach tu jangan tinggal. Itu saja. Terima kasih Puan Su. Alright. Ya, demikian tadi kata-kata pesanannya. Kalau dalam ahli-ahli tromba dia mengatakan orang-orang berilmu ini ibarat rimbun pokok tempat bernaung, besar bane tempat berlindung, besar batang tempat bersandar, lebar daun buat membungkus, tingginya ilmu jadi pedoman. Jadi terima kasih kepada yang hadir, yang dah memberikan soalan-soalan, dan saya kira soalan itu adalah dijawab dengan sebaiknya. Dan terima kasih dan penghargaan kepada Tuan Afandi, terima kasih kepada pihak sekolah dan PIBG atas kesempatan yang diberi. Terus langsung terima kasih tak terhingga kepada semua ibu bapa yang hadir pada pagi ini. Saya Sifat Izzah binti Muhammad selaku moderator hari ini mohon ampunan maaf ya. Sekiranya ada kekurangan dan kelemahan. Kalau ada yang elok didengar, bawalah pulang dan jadikan penawar. Kalau ada berita buruk yang tersuar, terlanjur kata, terkasar bahasa, itu kelemahan saya. Ampun maaf dipinta. Semoga Allah memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita bergambar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, boleh kita bergambar sekejap? Kena buka kamera. Boleh buka kamera. Kena kenangan. Okey. Satu, dua, tiga. One more. Satu, dua, tiga. Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi insya-Allah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Afandi semua yang hadir ini. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Tuan Fadi. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam, terima kasih Tuan. Sama-sama. Saya bangsu dulu ya. Alright. Boleh. Terima kasih Tuan. Silakan. InsyaAllah. Jumpa lagi Terima kasih insyaAllah. Daud Ladi. Jangan serik datang lagi. Elok jemput lagi. Ya. Part 2. Banyak tajuk dia boleh buat. Part 2. Dirundingkan. Hello. Link lah, tutup link lah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz Azizul. Terima kasih banyak. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup. Jumpa nanti.